dia ada jaro tau, dia ada jaro, tetapi dia bukan daripada perkataan jaro, dia huruf al-jar, huruful jarri. Hurufu dia jadi mudhaf, jarri mudhafun ilaih bagi bawah, huruful jarri. Di sini bukan daripada jaro ni lari, jaro yajri, berlari ataupun mengalir. Orang Arab kata air berlari, air mengalir, maknanya kita jemahkan air berlari, air mengalir. Jaro dia bukan jar ni daripada jaro ni, tidak, dia memang jar, huruful jar ni. Okay, so kita sambung pada surah Al-Quraisy. Azrul, tolong baca. Oh, Azrul. Anda baca pun boleh. Kita dengan ayat Quran ni tak. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, iaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb, pemilik umat ini, Allah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari Surah ini terpisah dari surah ya, surah. Bukan surat. Kalau surat ni daripada risalah tadi tak? Risalah dia surat. Surah. Surah ini terpisah dari surah sebelumnya dalam huruf imam. Apa makna dia? Okey. Kita ada Quran Al-Imam. Jadi maknanya Mazhab Utsmani. Mazhab Utsmani yang kita terima daripada zaman Saidina Utsman dulu. Jadi ini dipanggil Mazhab Induk. Makna Mazhab Induk, daripada mazhab yang satu nilah orang salin balik berpandukan kepada Mazhab Induk ni. Jadi didapati mazhab induk ni yang ditulis di zaman Saidina Utsman ni, memang surah Al-Fil dengan surah Al-Quraisy ni dua surah yang terpisah. Maknanya surah Al-Fil dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ka'asfim ma'kul, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Bismillah di situ menjadi pemisah surah. Okey, jadi dia kata dalam mazhab Utsman, mazhab induk, mazhab mak, memang surah ni dipisahkan. Okey, itu makna dia terpisah. Maknanya tak jadi dua surah. Walaupun dari segi kandungan maksud, sambung, mereka menulis antara keduanya garis Bismillahirrahmanirrahim, meskipun ia bergantung pada surah sebelumnya. Walaupun surah Al-Quraisy ni dari segi makna bergantung kepada surah Al-Fil. Dari segi makna dia satu surah. Tetapi didapati dalam mazhab Induk dia menjadi dua surah. Itu dia punya pengertian dia. Okey. Sebagaimana yang disampaikan secara gamblang, secara jelas oleh Muhammad bin Ishaq dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Karena pengertiannya menurut nama yang dua ni, iaitu Muhammad bin Ishaq dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, kami menghalangi pasukan Dajjal memasuki kota Mekah, dan kami binasakan penduduknya kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, yakni kerana kebiasaan dan perkumpulan mereka di negeri mereka Mekah dalam keadaan aman sentosa. Jadi itu dia punya makna dia, gabungan surah Al-Fil dengan surah Quraisy tu dia bergabung dari segi makna. Jadi surah Quraisy
lanjutan daripada surah Fil. Surah Fil mula-mula, surah Quraisy sambungan dari segi makna. Tetapi kita tengok dalam mazhab imam, dia dipisahkan dari pengertian satu surah, tetapi dipecahkan jadi dua surah. Ada juga yang menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hal itu adalah kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin ke kota Yaman dan pada musim panas ke kota Syam untuk berdagang dan keperluan lainnya. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka dengan aman dalam perjalanan mereka kerana keagungan mereka dalam pandangan orang-orang, sebab mereka termasuk penduduk tanah suci Allah. Orang yang mengetahui mereka pasti akan menghormati mereka. Orang yang mengetahui mereka, orang yang tahu ini orang Quraisy, orang yang tahu ini adalah orang penduduk Mekah, mereka akan, orang lain akan menghormati mereka, menghormati penduduk Mekah. Jadi dia orang pergi jalan, daripada musim sejuk ke Yaman, musim panas ke Syria. Yaman ni dia pelabuhan antarabangsa daripada Afrika singgah dekat Yaman, kemudian pergi ke Goa, India, kemudian pergi ke Sumatera dan pergi ke China. Itu dia pelabuhan antarabangsa zaman itu. Dan kemudian Syria ni pula, jalan apa kita kata itu, Silk Road ni, Lebur Raya Sutra, Lebur Raya Sutra. Ni yang satu pusat perdagangan antarabangsa, jalan darat yang menjambungkan Eropah dengan Middle East sampai ke India, sampai ke China balik. Jadi hubungan dagang di antara Eropah dengan China ada dua jalan, sama ada jalan darat ataupun jalan laut. Jadi orang Arab Mekah ni, dia orang dapat sumber makanan. Nak kata ada banyak buah, tidak. Nak kata ada barang makanan yang lain, tak ada. Nak kata banyak air situ, tak ada. Padang pasir dengan batu, sungai tak ada. Yang ada daripada air Zam-Zam aja. Sekarang ni je baru jumpa minyak. Air lagi mahal daripada minyak. Sebab minyak macam air. Minyak memancut macam air. Macam tu kekuasaan Allah, ya. Di antaranya kerana doa Nabi Ibrahim. Jadi orang lain, orang Arab lain ataupun orang dari bukan yang Arab lain, kalau tahu yang ini orang Arab, penduduk Mekah, dia orang akan hormat. Kerana tahu orang Mekah ni ialah penduduk tanah suci. Maksud dia ialah, kalau gerombolan orang lain, dia ada penyamun padang pasir. Kalau ada satu gerombolan penyamun ni, dia akan tangkap, bunuh, rampas dia punya barang-barang dia. Tapi bila dia nampak orang dia tahu yang ni orang Mekah, dia biar je, tak usik pun. Ma'assalam. Hilang liqa. Jadi begitu yang Allah memelihara orang Mekah ni. Orang datang menyerang pun Allah musnahkan, dan orang lain nak menganiaya mereka pun Allah pelihara. Macam tu Allah memberikan keistimewaan kepada penduduk Mekah. Tetapi dengan satu maksud, satu tujuan, supaya mereka memelihara kota Mekah dan Kaabah. Jadi itu makna orang lain yang mengetahui mereka akan menghormati mereka. Okey, sambung. Bahkan orang yang ikut berjalan dengan mereka pun merasa aman. Demikianlah keadaan mereka dalam perjalanan mereka, baik pada waktu musim dingin maupun musim panas. Sedangkan mengenai pemukiman mereka di negeri tersebut, apa makna pemukiman? Mukim, daripada perkataan qama.
Qama erti dia berdiri ataupun bangun tegak. Qiyam, qama, qiyam, berdiri tegak. Jadi maknanya dia duduk tetap, dia tidak berjalan-jalan. Dia tidak berjalan-jalan tetapi dia berdiri tetap, berdiri tegak. Itu kita panggil qiyam. Bila kita qiyam, masa kita berdiri dalam sembahyang, itu kita panggil qiyam. Kemudian kita ada rukuk, ada sujud. Kita berdiri tegak tu kita panggil qiyam. Kemudian kita ada qiyamah. Qiyamah tu berdiri daripada asal dia mati. Asalnya dia mati, kemudian kita qiyam, bangun balik. Daripada itu makna qiyamah, daripada qiyam juga, daripada qiyam. Kita berdiri balik, bangun yang asalnya kita dah mati. Daripada itu apa qiyam. Okey, sambung. Sedangkan mengenai pemikiran mereka di negeri tersebut adalah sebagaimana yang difirmankan Allah SWT. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka adalah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya merampok. Okey, itu makna dia. Tanah tu, tanah Mekah tu suci. Apa lawan suci? Kotor. Tanah suci yang orang tak berani nak jadikan dia kotor. Ataupun tanah suci kalau ada orang lain yang nak menjadikan dia kotor, Allah jaga, Allah pelihara. Itu dia punya makna dia. Dan orang Quraisy ni Allah berikan mereka keselamatan, sedangkan di tempat lain orang berbunuh-bunuhan, rompak-merompak, porak-poranda, tetapi Mekah ni aman. Mekah ni aman. Itu mukjizat yang Allah berikan untuk memelihara Kaabah. Oleh kerana itu dia berfirman, kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, iaitu kebiasaan mereka sebagai pengganti pertama sekaligus sebagai penafsir baginya. Oleh kerana itu dia berfirman, iaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Di kedua cara mengatakan yang benar bahawa huruf lam tersebut adalah lam ta'ajub, keheranan. Okey, sekejap ya. Kita ada li, i, la, fi. Jadi li di sini dia ada li, huruf jar ya, li huruf jar. Daripada lam bagi bawah li. Kita ada lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi li campur dengan ilaf. Ilaf. Jadi li ilafi ni dia dua perkataan. Jadi oleh kerana ni huruf jar, kita dah tahu dah ujung ni dia mesti baris bawah. Oleh kerana itu dia jadi li ilafi. Dia tak jadi fu, dia tak jadi fa. Li ilafi Quraisy. Okey. Jadi li ilafi. Dia asal dia kerana. Lam ni erti dia kerana. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Tetapi ahli-ahli tafsir mengatakan lam di sini walaupun dia huruf jar yang bermakna kerana, tetapi pengertian dia bukan hanya makna kerana. Pengertian dia ialah alangkah herannya, alangkah takjubnya kebiasaan orang Quraisy. Itu makna lam di sini. Alangkah hebatnya, alangkah dahsyatnya, alangkah menakjubkan. Jadi lam ni itu dia punya makna dia. Walaupun makna asal lam di sini kerana. Jadi ahli tafsir mengatakan